Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam sesi tafsir ringkas daripada setiap muka surah Al-Quran. InsyaAllah pada pagi ini saya minta maaf kerana tak dapat keluar kerana hujan lebat di luar sana. Jadi saya terpaksa di sini bersama, insyaAllah di belakang kita ada rak-rak mushaf yang masya-Allah yang di dalam masjid. Alhamdulillah, pagi ini kita akan bersama-sama lagi dalam muka surat 453 insya-Allah. Dan pada pagi ini kita akan mula masuk kepada satu surah baru, iaitu surah Sad. Selepas daripada kita telah menamatkan surah Saffat, jadi kita akan masuk pada pagi ini pada surah Sad. Jadi insya-Allah muka surat 453 kepada sesiapa yang ada kelapangan dapat bersama-sama dengan kita di tempat yang sesuai insya-Allah, dan kalau boleh membuka mushaf maka itu adalah yang terbaik insya-Allah untuk kita sama-sama menatapi dan melihat apakah pengajaran-pengajaran dan juga apakah ayat-ayat yang akan kita baca pada pagi ini, dan bagaimanakah bentuk-bentuk tulisannya dan juga perkataan-perkataannya dan juga pengajaran-pengajaran yang akan kita ambil secara ringkas daripada muka surat 453 pada hari ini. InsyaAllah surah Sad kita akan baca sedikit sebelum daripada kita meneruskan penceritaan kita, pengajaran-pengajaran dan permata yang kita boleh ambil daripada surah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sad wal Qur'ani zizzikr balil ladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq kam ahlakna min qablihim min qarn fanadaw wala tahina manas. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah kita telah baca dua baris daripada surah ini sebagai mengambil keberkatan pada pagi ini untuk pembacaan, dan alhamdulillah kita dapat melihat telah sampai kepada surah ni. Surah ini sama seperti beberapa surah yang lain, iaitu dimulai dengan beberapa huruf yang dipanggil sebagai huruf hijaiyah, ataupun diberikan oleh ulama-ulama dengan berbagai nama-nama lain. Tetapi ini adalah huruf-huruf yang muqatta'ah ni, huruf-huruf pendek ini adalah mempunyai pengertian yang telah diberikan oleh para ulama Islam. Terdapat pelbagai penafsiran terhadap apakah erti kepada huruf-huruf ini, seperti alif lam mim, seperti alif lam, seperti alif lam ra, seperti sad, seperti qaf dan nun dan sebagainya. Jadi ada yang panjang, ada yang satu, ada yang dua, ada yang tiga, ada yang keempat, ada yang lima huruf dan macam-macam lagi. Ada yang panjang, kaf, ha, ya, ain, sad. Maknanya apakah erti kepada huruf ini? Tapi pendapat yang diterima ataupun pendapat yang kuat dikatakan oleh tafsir Jalalain ialah Allahu a'lamu bimuradihi. Hanya Allah Ta'ala saja yang tahu tentang maksudnya yang sebenar. Tapi ada ulama-ulama yang telah memberikan pendapat-pendapat mereka mengatakan bahawa huruf-huruf ini adalah untuk mencabar orang Arab. Seperti dalam tafsir Al-Wasit, Syekh Said Tontawi menyebutkan bahawa maksud daripada huruf-huruf ini adalah untuk memberitahu kepada orang Arab bahawa Quran ini adalah terdiri daripada huruf-huruf yang mereka semua tahu, mereka semua faham, mereka semua gunakan pada setiap hari mereka, dan mereka boleh membuat syair-syair mereka, membuat puisi-puisi mereka menggunakan huruf-huruf ini. Tapi apabila dicabar oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membuatkan puisi-puisi atau membuatkan ayat Quran daripada huruf-huruf ini juga mereka tak mampu. Ini adalah untuk menunjukkan bahawa sebenarnya mereka ini tidak mampu untuk melawan Quran, dan Quran ini sebenarnya bukan datang daripada Muhammad, tapi Quran itu adalah datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Muhammad ini hanyalah penyampai sahaja. Sepatutnya mereka ini menerima. Jadi kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Sad wal Qur'ani zizzikri, wal Quran zizzikri. Jadi apa maksud az-zikri ini?
zi tu yang mempunyai, az-zikri tu kalau ikut ertinya ialah sebutan, ataupun yang disebut-sebut lah. Quran yang mempunyai suatu benda yang disebut-sebut. Tapi bagi orang Arab, az-zikri ni kalau ikut tafsir Jalalain dia mempunyai dua makna. Yang pertamanya ialah makna al-bayan. Al-bayan artinya penjelasan. Maknanya Al-Quran ini mempunyai penjelasan-penjelasan terhadap segala benda, segala perkara. Dan ataupun makna yang kedua, orang Arab menggunakan juga perkataan zikri ini ialah satu benda yang mempunyai kemuliaan. Jadi Quran yang mempunyai kemuliaan, Sad wal Qurani zikri yang mempunyai kemuliaan. Artinya Allah Ta'ala, Quran ni mulia, Quran ni syaraf, mempunyai kedudukan. Kalau orang tu mempunyai kemuliaan, orang kata dia tu orang-orang yang disebut-sebut, gitu kan. Jadi maknanya orang yang disebut-sebut tu artinya ialah satu benda yang mulia, satu benda yang hebat. Sebab kalau disebut-sebut dengan perkataan yang buruk, tak kan, orang tak dipanggilkan sebagai az-zikri. Jadi Quran ni satu benda yang hebat, yang mulia, yang sepatutnya diterima oleh orang-orang Quraisy. Kemudian balil lazina kafaru fi izzatin wa syiqaq. Tapi apa yang berlaku ialah mereka ni, orang kafir ni mereka ni tetap juga mempunyai dua benda. Allah Ta'ala sebut sini fi izzatin, nombor satu ialah izzatin. Izzatin artinya takabur. Maknanya takabur artinya apa? Enggan untuk terima. Mereka ni merasa mereka ni lebih besar, merasa ni lebih hebat. Izzah, mereka ni merasa bahawa mereka ni izzah. Itu yang pertama. Yang keduanya, mereka mengatakan bahawa mereka telah membuat satu benda, iaitu apa? Iaitu syiqaq. Syiqaq ni ialah artinya ialah perpecahan. Pecah maknanya apa? Iaitu mereka ni berbeza, tidak mahu mengikut Muhammad. Mereka ni lari daripada Muhammad. Syiqaq maknanya Muhammad macam ni, kita macam ni, tak nak, kita tak sama dengan Muhammad. Jadi itu maksudnya apa dia kata, syiqaq. Jadi orang kafir ni tetap tidak mahu mengikut Muhammad dan tetap merasa takabur. Izzatin wa syiqaq. Kemudian kam ahlakna, kemudian Allah Ta'ala tu sebut, iaitu apa? Berapa banyak. Kam tu itulah berapa, tapi artinya ialah kasir, maknanya banyak sangat. Ahlakna min qablihim, sebelum daripada mereka ni bukan mereka, sebelum daripada mereka ni dah banyak lagi. Apa? Min qarnen, sebelum daripada mereka. Qarnen tu artinya ialah kaum-kaum, maknanya generasi-generasi. Qarnen tu bukan kurun, tapi maksud qarnen, salah satu daripada maknanya yang digunakan dalam bahasa Arab ialah maknanya ialah generasi-generasi yang sangat banyak sebelum daripada mereka ni telah apa? Ahlakna, telah kami binasakan. Fanadau, apabila mereka dibinasakan, apabila datangnya azab, ketika datang azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka pun fanadau, mereka pun berseru, mereka pun meminta tolong, mereka pun sebagaimana yang berlaku kepada Fir'aun. Kita tengokkan ketika dia nak mati, apa jadi pada dia? Fanadau. Jadi mereka ni meminta tolong. Wala tahina manas, tapi Allah Ta'ala kata walata ni ta ni ialah dari bahasa Arabnya, ta tu tak perkataan, huruf ta tu adalah tambahan. Dia kata tak ziyadah, tapi of course Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu kenapa digunakan perkataan ini. Dan lata ni sama dengan laisa, dari segi ertinya lebih kurang. Jadi Allah Ta'ala kata kat sini apa yang Allah Ta'ala sebut kat sini? La tahina manas. Hina tu ketika, manas tu artinya firar. Firar tu maknanya lari. Jadi maknanya Allah Ta'ala kata sini, pada waktu ini bukannya waktu nak lari ataupun boleh berlepas lari ataupun boleh menyelamatkan diri daripada azab. Jadi sebab itulah fanadau, mereka minta pertolongan. Tapi masa ni bukan lagi wala tahina manas. Artinya kalau kamu nak sedar, kalau kamu ni wahai manusia, kalau kamu ni wahai orang-orang yang kafir tu, orang tak nak terima Nabi itu ataupun tak nak terima Islam, maka apabila datang azab, itu bukan masanya lagi wala tahina manas wa ajibu. Bahkan mereka ni Allah Ta'ala sebut lagi kan, perangai mereka, keadaan mereka, iaitu ajibu, pelik mereka ni. Mereka pelik apa? Anja'ahum munzirum minhum. Pelik mereka ni, orang-orang kafir ni pelik kerana datangnya seorang Nabi yang memberi peringatan daripada kalangan mereka. Apa yang peliknya? Allah Ta'ala nak utuskan aja. Tapi apa inilah yang berlaku, iaitu mereka merasai pelik dengan kedatangan Nabi itu yang datang untuk memberitahu kepada mereka bahawa azab ini akan datang, mereka ni akan mati, dan kemudian mereka ni akan dibangunkan, dibangkitkan kembali, dan mereka ni semua benda yang mereka lakukan akan dihisap oleh Allah Ta'ala. Mereka sepelik benda tu. Wa qala al-kafiruna hadza sahirun kazzab. Apa mereka kata? Mereka bahkan pelik tu satu kan, yang disebutkan tadi ja'ahum minzur, ajibu tu satu. Kemudian mereka kata pula ini semua adalah tukang sihir, dia ni tukang sihir, dan dia ni adalah seorang yang penipu. Kazzab, banyak penipu. Sahirun,
Nabi Muhammad ni adalah tukang sihir. Sebab apa tukang sihir? Dia boleh pisahkan di antara mak dengan ayah, dengan anak, dengan suami, dengan isteri. Itu kata-kata mereka kan. Dari segi macam bentuk, macam betul juga kan, ada orang kata macam tu kan. Iaitu apa? Memanglah apa yang dibawa oleh Nabi tu ada orang terima, ada orang tak terima. Jadi kadang-kadang dalam suami isteri ni ada suami terima, ada isteri terima, ada dua-dua terima, ada mak terima, ada anak tak terima, ada anak terima, mak tak terima, macam-macam berlaku. Jadi akhirnya berlakulah seolah-olah macam perpecahan. Bukan perpecahan bergaduh, tapi sebab ini ikut, satu tak ikut. Dan jadi itu dia kata itulah tukang sihir. Mereka kata itu sihir. Aja'alal alihata ilahan wahida. Mereka kata kepada Muhammad ni, ada ke pula dia kata Tuhan tu satu? Tengok kan, kita pun rasa pelik kan, apa peliknya Tuhan satu? Tapi mereka ni mengatakan bahawa oleh kerana kehidupan mereka ni kan, apa yang ada keliling mereka, Tuhan ni banyak, macam-macam Tuhan ada. Oleh kerana macam-macam Tuhan ada, lalu mereka bila Muhammad ni membawa Tuhan yang satu, mereka ni rasa pelik. Jadi aja'alal alihata ilahan wahida inna hadza la syai'un ujab. Jadi mereka kata ni benda pelik ni, benda pelik. Ujab ni daripada bahasa Arab, kalau biasanya dia kata ajib ni satu benda yang pelik. Tapi bila kata ujab, ialah pelik yang melampau-lampau peliknya. Gitu. Kalau seorang tu yang tinggi kan, tingginya orang tu, kita kata tawil. Tawil, tinggi dia. Tapi apabila seorang tu melampau tinggi dia, atau pelik ni, tak pernah tengok ni, tual. Jadi tual tu ujabun, tualun artinya sangat-sangat tinggi yang pelik, melampau. Jadi mereka ni kata inna hadza la syai'un ujab, benda ni adalah satu benda yang pelik. Wantalaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum inna hadza la syai'un yurad. Apa mereka kata? Mereka kata lagi, mereka kata intalaqa, lalu satu kumpulan daripada orang-orang besar mereka ni, al-mala', sentiasa Allah Ta'ala sebut dalam Quran al-mala'. Al-mala' ni ialah satu kumpulan orang-orang yang macam ada nama lah, gitu, al-mala'u, pembesar-pembesar. Jadi pembesar-pembesar ni intalaqa minhum, lepas tu dia berkata kepada orang bawah, kepada orang biasa ni apa? Imshu, berjalanlah kamu, wasbiru, dan sabar apa? Ala alihatikum. Tengok kan, dia beri nasihat kepada orang-orang ramai ni kan, orang besar ni kan. Kalau sekarang ni sebab ada TV, ada radio, ada, so dia boleh gunakan dah. Dia kata apa? Dia kata sabarlah kamu dah untuk beribadah kepada Tuhan Kamu ini. Jadi Allah Ta'ala sebut kat situ kan. Itulah yang berlaku di zaman dulu, iaitu kepala-kepala Quraisy ini berkata kepada orang-orang ramai ni, mereka berkata sabarlah, bersabar maknanya bersungguh-sungguhlah, duduklah situ, tekunlah. Dalam terjemahan dia kata tekun, tapi maksudnya sinilah duduklah situ, jangan lari, jangan tinggalkan Tuhan kamu ni, Tuhan kamu, dia kata sini kan. Jadi maknanya Allah Ta'ala kata wasbiru ala alihatikum. Mereka ni berkata, orang besar ni berkata kepada pengikut-pengikut orang bawah mereka tu, bersabar. Jadi in haza la syai'un yurad, inilah benda yang dikehendaki. Maksudnya ialah kita nak macam ni, kita tak nak ikut Muhammad tu. Kita ni bersabar. Tengok tu Muhammad, dia kata boleh bersabar dengan dakwah dia, dengan Tuhan dia, dengan ajakan dia tu kan. Kenapa kita tak boleh nak bersabar? Ini yang kita nak ni, kita naklah bersabar melawan mereka tu. Ma sami'na bihaza fil millatil akhirah. Dakwaan lagi orang-orang Quraisy ni, orang-orang menentang Islam ni, mereka kata tak ada pun, dia kata mereka ni tak ada pun, tak ada sebut pun di dalam millatil akhirah. Millatil akhirah ni artinya ialah agama yang terakhir, maknanya agama akhir. Apa maksud agama akhir ni? Dalam tafsir jalan lain disebut agama akhir ni ialah agama Nabi Isa, iaitu kalau kamu katakan Tuhan yang Nabi yang terakhir ialah Nabi Isa. Jadi dalam Nabi Isa, orang Nabi Isa, orang Kristian tak sebut pun pasal kedatangan Muhammad. Memanglah kan, memang apa yang ada di dalam Injil yang dipegang oleh orang pengikut Nabi Isa pada masa itu dah diubah. Pada masa zaman Nabi tu, pada masa zaman tu dah diubah. Jadi oleh kerana dia dah diubah, jadi maknanya dah tak ada lah cerita pasal Nabi Muhammad SAW ni. Jadi sebab itulah mereka pun, orang-orang Kristian pun tak adalah beritahu bahawa nanti akan adalah seorang nanti akan jadi Nabi. Tak ada, mereka tak cerita benda ni. Orang Yahudi pula dengan perangai dia apa, iaitu dia kata mestilah Nabi yang terakhir ni datang daripada kalangan mereka Bani Israel. Mana boleh datang daripada Arab ni keturunan daripada Nabi Ismail.
mereka ni keturunan Nabi Ishaq ni lebih mulia bagi mereka. Jadi oleh kerana itu mereka kata tak ada datang daripada kami. Jadi sebab itulah orang Quraisy ini mendakwa sedap tu. Dia kata kan, jadi dia kata tak ada pun, dia kata fil millatil akhirah, dalam agama yang terakhir, in haza illa ikhtilaq, ini semua adalah ciptaan-ciptaan ataupun ada-adaan, mengada-ngada saja daripada Muhammad yang kata dia ni nabi. Unzila alaihi zikru min bainina bal hum fi syakkim min zikri bal lamma yazuku azab. Allah Ta'ala sebut kat sini, iaitu kan, iaitu apa? Unzila alaihi zikru, bukan Allah Ta'ala sebut sini, minta maaf, Allah Ta'ala sebut tentang cerita tentang mereka. Mereka berkata apa? Mereka kata kenapa Quran ni tak turun kepada min bainina ni makna daripada kalangan kita. Kenapa percakapan ini nak katakan bahawa mereka ni merendahkan Muhammad. Mereka kata ala Muhammad kata kita ni hebat lagi, min bainina, daripada kalangan kami. Kenapa tak turun? Kalau nak kata Quran tu turun, kenapa tak turun daripada kalangan kami? Jadi bagi mereka, pemikiran mereka, perasaan manusia ni kan, salah satunya yang rosaknya ialah apabila mereka merasai bahawa kalau mereka ni hebat, kalau mereka ni orang apa ni, kalau nak turun apa-apa mesti turun kepada orang yang hebat daripada kalangan kami, iaitu orang besar ke, orang berharta ke, orang kaya ke, orang ramai pengikut ke dan sebagainya. Kenapa turun pada Muhammad? Kenapa tak turun kepada salah seorang daripada kami? Min bainina bal hum fi syakkim min zikri. Jadi Allah Ta'ala kata mereka ni memanglah syakin, memang tak betul, memang dah confused dah. Bal lamma yazuku azab, nanti mereka akan rasa azab. Am indahum khazainu rahmati rabbik. Jadi Allah Ta'ala katakan, ataupun mereka ni pandai-pandai bercakap macam tu. Adakah mereka ni ada khazain ni maknanya apa ni, harta yang banyak, khazanah bahasa Melayu kata khazanah rahmat daripada Tuhan kamu Al-Aziz Al-Wahhab yang akan boleh apa ni, yang memberi tu, yang memberikan jadi nabi dan sebagainya tu. Am lahum mulkus samawati wal ard. Jadi Allah Ta'ala bangkitkan kat sini macam-macam. Allah kata kamu ni ada ni ke, kamu tahu ke semua benda ni, kamu ni ada kerajaan ni kat sini, mulkus samawati wal ard, kamu ni mempunyai kerajaan langit dan bumi ke, wa ma bainahuma, dan apa di antara keduanya, adakah ini semua ni kamu miliki? Falyartaku fil asbab, dan kemudian apabila kamu ada tu maka kamu boleh pergi ambil, kamu boleh ambil sebab yang maknanya faltakun, maknanya naik ke atas sampai kepada benda tu dengan menggunakan apa alat-alat kan. Jadi kat sini Allah Subhanahu Wa Taala sebut artinya bahawa mereka tak ada, ceritanya nak menafikan sebenarnya mereka ini tidak mempunyai semua benda-benda tu. Kemudian jundum ma hunalika mahzumun minal ahzab. Jundum ma di sini, ma di sini ini kita sekarang pada ayat apa ni, ayat yang ke-11 insya-Allah, ayat yang ke-11. Jadi jundum ma sini, ma ni dikata ada ulama bahasa kata ma ni sebagai tambahan tetapi dia maksud dia adalah qalil. Jundum ma, maknanya jundum ma ni maknanya tentera yang sedikit. Tentera yang sedikit ni maknanya orang Quraisy ni sikit saja, tak ada apa pun. Gitu kan. Hunalika tu ialah yang ma hunalika tu apa, penentangan mereka tu. Mereka ni menentang, mereka ni mengatakan Muhammad ni macam ni, mereka ni menolak Al-Quran dan sebagainya. Jundum ma hunalika, apa yang mereka dakwa ni sebenarnya mereka ni kecil je. Kecil kan apa? Kecil, mahzumun minal ahzab, dan dia ni akan dikalahkan daripada satu kumpulan ahzab. Ahzab ni ialah kumpulan-kumpulan, grup-grup Grup mana yang nak diceritakan oleh Allah Ta'ala, iaitu orang Quraisy ni hanyalah sebahagian kecil sahaja daripada nak bandingkan dengan orang-orang yang hebat-hebat sebelum daripada ni. Satu grup, mereka ni sama dengan satu perangai dengan grup-grup yang sebelum daripada ni. Grup-grup sebelum ni daripada apa? Kazzabat qablahum qaumun nuhin wa adun wa fir'aun zul autad. Allah Ta'ala sebut sini iaitu ahzab ni ialah iaitu apa? Iaitu kaum Nuh, kaum Ad, kaum Fir'aun, kaum Samud wa Samudu wa qaum Lut wa ashabul aikah ulaika al-ahzab. Allah Ta'ala gunakan perkataan sekali lagi kan, iaitu ahzab tu apa? Ahzab tu ialah ni, kaum-kaum ni semua tu yang kita tengok tadi kan, dalam ayat apa ni, ayat 12, ayat 13, semua tu Allah Ta'ala kira, Allah Ta'ala bilangkan, Allah Ta'ala senaraikan, listkan
Inilah di Ahzab ni. Jadi orang Quraisy itu ialah sebahagian daripada grup tu lah. Mereka dia dah masuk kumpulan tu, tapi mereka ni kecil saja. Jundum ma. Mereka ni kecil saja dalam pendustaan mereka tu. Mereka yang ingat mereka ni besar sangat. Sebelum daripada ni lagi besar. Siapa lagi besar tu? Iaitu orang-orang kaum Nuh yang pertama. Habis kaum Nuh tu kan, sehingga Nabi Nuh terpaksa buat kapal. Kemudian yang kedua ni Adun kaum Nabi Hud. Hebat Kemudian lagi wa Fir'aun, dan juga Fir'aun Zul Autad. Fir'aun ni pula mempunyai autad. Autad ni ada dua penafsiran autad ni. Autad ni asalnya ialah bila kita pasang kemah, kemudian kita pancangkan, ada kayu pancang di tepi tu kan, yang nak ikat kemah tu supaya tak bergerak tu, itu nama dia autad. Tapi autad ini dalam penafsiran ulama, itu makna asalnya dalam perkataan, tapi mengikut penafsiran ulama selepas daripada tu, autad ni yang pertama ni ialah bangunan-bangunan yang besar. Jadi mungkin piramid, itu bangunan-bangunan besar. Contoh yang sampai sekarang masih ada lagi. Jadi hebat tu kan, menunjukkan bahawa kan, kubur dia pun macam tu, kubur je kan, nak tanam mayat Firaun tu pun dalam macam tu. Macam mana kan bangunan-bangunan dia kan, kita tengok kan, kalau dia tinggalan kan, patung-patung dia yang sangat besar, yang sangat tinggi kan, dibuat daripada batu pejal, batu granit. Hebat Jadi itulah Allah Subhanahu Wa Taala kata Zul Autad. Firaun ni yang mempunyai. Ada orang Quraisy macam tu. Orang Quraisy tak mempunyai pun kehebatan macam tu. Jadi kemudian Allah Taala sebut lagi, siapa lagi? Minta maaf. Yang kedua, autad ni ialah maksud dia, membawa maksud kepada tentera penyokong dia, tentera penguat dia yang sangat ramai, yang sangat hebat. Jadi dua-dua ni ada pada Firaun. Bangunan pun ada, tentera yang hebat pun ada. Jadi fa Firaun Zul Autad. Firaun yang mempunyai autad. Kemudian Wasamud dan kaum Samud. Kaum Samud ni ialah Nabi Saleh yang tebuk bukit tu, yang masih kekal sampai sekarang. Kemudian wa qaumul Lut di Laut Mati, di Jordan ni. Hebat juga kan, tapi dihancurkan. Wa ashabul aikah. Wa ashabul aikah ni ialah kaum Nabi Syuaib. Kaum Nabi Syuaib yang juga dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua kaum-kaum ni hebat. Tapi ke mana mereka? Semua tu ahlakna. Allah Taala katakan, ahlakna, kami telah membinasakan mereka. Semua tu, itulah yang dipanggil sebagai ulaikal ahzab. Mereka itulah yang ahzab tu, ulaikal ahzab. In kullun illa kazzabar rusula. Tidak adalah mereka semua tu melainkan mereka ini telah mendustakan ar-rusula. Itulah yang mereka lakukan, dan itulah yang sedang dilakukan oleh orang Quraisy sekarang. Jadi mereka semua tu telah mendustakan rasul-rasul ar-rusula. Lepas tu fahaqqa iqab. Jadi Allah Taala kata, maka layaklah bagi mereka ni berhaklah untuk mendapat balasannya. Balasan kenapa? Kerana mereka ini menentang rasul-rasul. Jadi orang Quraisy menentang Nabi, menentang Muhammad, maka mereka jaga-jaga, mereka juga haqqa iqab. Mereka akan terkena juga nanti, akan berhak ikutnya kan, dan layak dah untuk mendapat hak, mendapat apa ni, iqab tu. Tapi belum datang lagi lah pada masa tu. Wama yang zuru haulai illa sayhatan wahidah. Yang zuru ni yang taziru, iaitu menunggu, dan mereka ini tidaklah menunggu melainkan sayhatan wahidah, pekikan satu, pekikan yang satu. Apakah maksud pekikan situ? Ulama berbeza pendapat. Ada yang katakan itu adalah nafkhah, iaitu tiupan sangkakala yang pertama oleh Israfil. Ada yang kata tiupan yang kedua, iaitu dibangkitkan. Ada yang kata dimatikan, ada dibangkitkan. Tapi maknanya ialah benda ni akan datang secara kejutan. Dia tak ada amaran dah bila dia nak berlakukan. Bila datang je, semua akan mati. Jadi apakah benda ni, nak cerita betapa mudahnya sebenarnya bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka nak tunggu apa lagi? Nak tunggu benda tu datang dengan terkejut, mereka akan mati semua. Laha min fawaq, yang mana datang daripada atas. Wa qalu rabbana ajil lana qittana. Bahkan apa yang mereka kata ialah, mereka kata ajil lana qittana. Tengok kan, inilah perangai mereka lagi, yang mempermainkan Nabi kan, mempermainkan Rasul, mempermainkan pendakwah. Dia kata mana. Dia kata ajil lana qittana. Cepatlah. Kata lana, untuk kami, qittana. Qittana tu ialah hisab amalan tu, iaitu mereka kan kitab amalan tu. Kitab perkiraan tu, mana kami dah buat jahat, kata okey, kalau kami buat jahat, mana dia, mana buku tu, cepatlah. Itu ajil lana qittana, artinya qabla yaumil hisab, sebelum daripada datangnya hari hisab. Jadi apa cerita lagi? InsyaAllah kita akan bersama-sama lagi esok. Kalau lah tidak hujan, kita akan buat di luar. Kalau hujan, terpaksalah saya berada di dalam masjid ni untuk buat sesi ni bersama-sama dengan antum semua, insyaAllah. Sekali-sekala, jadi setakat tu saja, insyaAllah. Jangan lupa untuk sharekan
sesi kita ni kepada semua dalam link-link you all semua kan, dalam Facebook you orang, dalam IG you orang, dalam apa-apa lah yang you orang insyaAllah tolong sharekan supaya semua orang atas dunia ni dapat manfaat insyaAllah. Bagi sesiapa yang ingin untuk melihat seketika daripada muka surat Al-Quran.